Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung terus untuk bab yang ke-7. Sebelum ni kita imbas kembali sikit, kita dah belajar mengenai komunis dan ancaman komunis dan pengisytiharan darurat. Okey. Memang kita belajar dah mengikut kronologi sejarah negara kita sendiri. Okey, awak dah belajar tentang pendudukan Jepun, awak dah belajar tentang komunis. Okey. So, hari ini mengikut kronologi sejarah di Malaysia, di negara kita ini sendiri adalah kita dah masuk ke arah kemerdekaan. Okey, kita dah masuk ke arah kemerdekaan. Okey, sesuai dengan masa kita tengah belajar sekarang ni, esok hari merdeka kita. Nak sesuai lagi sebenarnya kalau hari ini kita belajar bab 10. Okey, lagilah sesuai. Tapi tak apa. Bab 7 ni pun dah ada dah bibit-bibit, dah ada bau-bau kita nak belajar tentang kemerdekaan. Okey, so bab yang ke-7, setkan dalam minda awak semua, setkan dalam kepala awak, kita nak belajar tentang usaha ke arah kemerdekaan. Ingat, bab 7 usaha ke arah kemerdekaan. Okey, kalau awak belajar bahasa Melayu, sinonim untuk usaha apa dia? Okey, kita ada langkah-langkah ataupun cara-cara. So, set dalam minda awak, kita macam mana? Apa langkah-langkah, apa cara-cara orang dulu-dulu apa nenek moyang kita buat untuk mencapai kemerdekaan? Okey, adakah mereka hanya mengikut sahaja telunjuk kuasa imperialisme masa tu? Okey, adakah mereka ikut saja British masa tu? Okey, itu yang kita nak tengok. Okey, okey, saya teruskan. Apa kita nak belajar? Okey, apa yang kita nak belajar hari ini? Objektif kita. Okey, pada akhir PDPR ini, pada akhir tontonan video ini, okey, saya akan buat video ni insya-Allah lebih kurang 10 minit ke 5 minit ke saya akan bagikan supaya mudah awak nak tak dapat tengok sekarang, okey, awak boleh tengok malam sekarang. Okey, tak faham awak boleh tengok besok. Tak faham lagi awak boleh ulang-ulang dan ulang. Okey. So objektif kita, PDPR kita hari ini adalah dua benda saya nak awak dapat. Satu, parti politik, dan satu lagi saya nak awak dapat apa yang akan berlaku dengan kehadiran Jawatan Kuasa Hubungan Antara Kaum ataupun CLC. Tak apa, saya akan ulang lagi untuk slide seterusnya. Okey, matlamat. Okey, samalah dengan objektif tadi. Kenapa kita kena belajar benda ni? Okey, matlamat kita harap kita dapat dengan kita belajar hari ini, dengan berkat kita belajar hari ini, kita dapat menjawab soalan. Manalah tahu dengan berkat kita doa pada hari ini, apa yang kita belajar ini kita faham dan masuk exam masa awak SPM nanti. Tak kisahlah 2022 ke, kita tengok keadaan sekarang ni. Okey, so pengajaran ataupun ikhtibar. Okey, apa yang kita nak belajar hari ni adalah kita nak tengok ikhtibar apa yang kita boleh ambil. Okey, apa pengajaran daripada pembelajaran kita hari ini untuk kehidupan kita hari ini, untuk kehidupan kita sekarang dan untuk kehidupan kita akan datang. Okey. Okey, ini sebelum saya mulakan pembelajaran, saya nak tunjuk dulu dekat awak semua. Okey, ini adalah gambar bendera. Okey, saya dah tertulis dekat bawah tu. Silap lah. Okey, sepatutnya saya nak rahsiakan. Okey, ini adalah gambar parti politik di Malaysia. Okey, so hari ini kita nak belajar, bukan kita nak belajar semua ni. Bukan. Okey, saya just nak tunjuk, saya nak menerbitkan pemikiran kamu mengenai parti. Okey, awak faham tak tentang parti? Awak faham tak tentang persatuan? Awak faham tak tentang kelab? Okey. Okey, cuba awak tengok dekat situ. Ada berbagai-bagai, ada bermacam-macam bendera parti. Kenapa semua benda ni perlu ada? Okey, kenapa semua ini perlu ada? Kenapa kita perlu berparti? Kenapa kita bukan parti yang tu. Okey, kenapa kita perlu berpersatuan? Kenapa kita perlu bekerjasama, duduk dalam satu kelompok untuk berjaya ke arah sesuatu matlamat kita? Okey, kemerdekaan. Boleh tak awak seorang-seorang nak pergi tuntut kemerdekaan? Okey, Tunku Abdul Rahman ni diam seorang-seorang je. Okey, dia pergi London, dia minta merdeka. Boleh ke? Okey, tak boleh.
Okey, untuk mencapai kemerdekaan, okey berdasarkan tajuk ni lah, untuk mencapai kemerdekaan kita perlu ada satu sokongan yang kuat. Okey, bagaimana nak dapat sokongan yang kuat adalah dengan cara kita join, dengan cara kita join parti politik, ataupun orang sekarang kata kita berpolitik lah. Contoh, awak sekarang tak puas hati dengan kerajaan sekarang, boleh tak awak tiba-tiba pergi London, awak cakap saya nak merdeka. Tak ada orang pandang awak, orang akan cakap awak ni adalah orang gila. Okay, tapi cara awak nak ubah negara kita ni, pentadbiran negara kita ni, cara untuk ubah suasana politik di negara kita ni adalah dengan cara awak join lah parti-parti politik tersebut. Okey, boleh faham setakat ni? Okey, ini adalah untuk mencambahkan idea pemikiran kamu lah. Okey, slide yang seterusnya. Apa kita nak belajar untuk bab 7? Okey, untuk bab 7 ni ada 5 subtajuk. Okey, standard lah awak belajar bab-bab sebelum ni pun ada juga subtajuk kan. Okey, untuk bab 7 ada 5 subtajuk. Yang pertama, latar belakang idea negara merdeka. Yang kedua, jawatan kuasa hubungan antara kaum. Yang ketiga, sistem ahli. Yang keempat, sistem pendidikan kebangsaan. Yang kelima, penumbuhan parti politik. Okey, so hari ni mana partinya cikgu? Tadi kenapa cikgu tunjuk pasal parti-parti? Okey, kita akan tengok selepas ini. Okey, apa kita nak belajar hari ni? Okey, yang saya cakap tadi, apa yang kita nak belajar untuk bab 7. So, untuk slide yang seterusnya ni, apa kita nak belajar pada hari ini? Okey, 2 subtajuk saja. Okey, sebab kita ada masa 1 jam saja untuk perbincangan ini. Okey, kita akan lihat 2 perkara saja ataupun 2 subtajuk saja. Okey, yang pertama kita akan lihat latar belakang idea negara merdeka. Okey, biasa masuk bab baru kita mesti tengok latar belakang. Latar belakang ni biasalah sejarah lah. Okey, kita nak tengok dulu latar belakang idea negara merdeka. Apa maksud dia dekat sini? Idea. Siapa yang mencetuskan nak merdeka ni? Kenapa tak duduk je di bawah telunjuk kerajaan British masa tu? Okay. Idea. Siapa? Oh, jomlah kita ni sebenarnya dah lama ni di bawah telunjuk orang putih ni. Apa kata kita minta merdeka? Macam tu. Siapa yang mencetuskan idea tersebut? Okay, saya ulang sekali lagi. Saya dah cakap tadi, untuk mencapai kemerdekaan, usaha ke arah mencapai kemerdekaan tak boleh lakukan secara berseorang. Okey, mestilah secara berpersatuan ataupun berparti ataupun partilah. Okey, boleh tengok dekat sini. Okey. Kita akan belajar persatuan ataupun parti yang mencetuskan idea merdeka. Okey, ada 12 persatuan yang awak akan tengok. Okey, awak perlu hafal nama dan setiap perbezaan persatuan tersebut. Okey, ada 12 ni. Okey, nanti kita hafal sama-sama. Okey, yang kedua hari ni kita nak tengok jawatan kuasa hubungan antara kaum. Okey. Okey, yang ni pula satu jawatan kuasa. Okey, contohlah awak dekat sekolah nak buat sesuatu. Okey, perlu ada jawatan kuasa. Okey, jawatan kuasa keceriaan sekolah. Okey, so masa tu, okey, tak apa, kita akan belajar kejap lagi. Okey, so yang kedua ni kita akan belajar tentang jawatan kuasa hubungan antara kaum. Okey, apa isu yang diselesaikan dan apa kesannya. Okey, itu kita akan belajar 2 perkara.